Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Raja, yang saya hormati Puan Melissa, Datuk-Datuk, Datuk Nadin, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ini dalam satu majlis ilmu dan kita membicarakan tajuk berkenaan dengan buku lama dan buku baru. Dan saya rasa buku lama dan buku baru ini telah pun berada di pasaran CD-nya sejak setahun, hampir 2 tahun yang lepas. Tapi tidaklah kita mengambil daripada tajuk buku lama buku baru yang disebutkan dalam CD tadi. InsyaAllah kita akan membawa berkenaan dengan buku lama dan buku baru ni tentang sikap kita, tentang pemahaman kita, tentang perangai kita, daripada perangai dulu kepada perangai sekarang yang lebih diredai, disukai, dicintai dan dibenarkan di dalam agama kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyebutkan tentang peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Nabi kata, la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarri man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Rasulullah SAW menyebut tentang 4 tanda-tanda di akhir zaman. Tanda-tanda di akhir zaman ni semua dah berlaku dah, tuan-tuan. Tanda-tanda kiamat kecil dah berlaku. Yang tak berlakunya 10 aja lagi. 10 dia tanda kiamat yang besar yang belum berlaku. Nabi kata dalam satu hadis, la taqum as-sa'ah hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sama sekali tidak akan berlaku kiamat sehinggalah akan berlaku 10 tanda-tanda. Fadzakara ad-dukhan, maka Nabi sebut 10 tanda kiamat yang besar. Yang pertamanya ialah akan keluarnya asap ad-dukhan yang akan memenuhi seluruh alam. Yang ni belum berlaku, habis kuat berlaku jerebu. Yang kedua, wad-dajjal, akan timbulnya Dajjal, akan munculnya Dajjal. Dan Nabi kata sebelum Dajjal ini muncul, ada lebih kurang 25 hingga 30 orang Dajjal kecil yang mengaku sebagai Nabi. Jadi cukup Dajjal-Dajjal kecil ni, maka datanglah Dajjal-Dajjal yang besar ataupun Dajjal yang besar. Yang ketiganya ialah wa tulu'u syams min maghribiha, akan terbitnya matahari daripada sebelah barat. Yang ni belum muncul lagi. Walaupun tahun lepas 21 Disember mereka kata matahari tak muncul 3 malam. Takkan bangun matahari 3 malam. 21 Disember pakat orang susah hati. Yang balik kampung pun ada, tak nak duduk di PJ. Dia kata dah nak kiamat. Ada yang beli dekat pasar raya stok makanan, dia kata dah nak kiamat. Dah nak kiamat pun duk fikir benda kedarah ni. Ada tuan-tuan jenis ni. Matahari akan muncul daripada barat, itu tanda kiamat.
Yang keempatnya ialah wa Ya'juj wa Ma'juj. Akan munculnya satu makhluk yang nama dia Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian wa nuzul Isa alaihissalam, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Nabi, tanda kiamatnya ialah akan berlakunya wasalasat wadabatul ardi, akan ada muncul binatang yang boleh bercakap. Dan seterusnya akan berlaku 3 kali gempa bumi. Wasalasat khusufat, khasfun bil masyriq, khasfun bi jaziratul arab, wa khasfun bi masyriq. Gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, gempa bumi di semenanjung Arab. Dan yang terakhirnya ialah akan keluarnya api, tadrurun nar minal Yaman, daripada negara Yaman, yang akan menghalau manusia kepada mahsyar. Ini 10 tanda kiamat yang belum berlaku. Tetapi tanda-tanda kiamat yang kecil-kecil dah berlaku habis. Tak ada yang tanda-tanda kiamat yang kecil yang belum berlaku. Yang saya sebutkan tadi 4 yang mula-mula. Yang pertama, Nabi kata tanda kiamat yang pertamanya la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tinggal Islam itu melainkan nama. Nama saja Islam. Perangai, cara hidup tak nampak macam orang Islam. Tanya tentang Islam pada orang Islam pun tak tahu. Nama saja Islam, tapi cara hidup apa benda pun dah tak nampak ciri-ciri keislaman dia itu. Yang kedua kata Rasulullah, wala yabqa minal Quran illa rasmi. Tidaklah tinggal Al-Quran itu melainkan resam. Orang dah tak nak baca Quran, orang dah tak pandai baca Quran, orang dah tak mengamalkan Quran, orang tidak mau hidup dengan Quran. Quran sekadar jadi resam. Berbicara resam, tulisan di mushaf, tulisan dekat kereta, tulis dekat kereta wa ma yattaqillah, tulis dekat pintu kedai wa ma yattaqillah, kokok nak murah rezeki. Ayat Quran sekadar gantung kat dinding, takut-takut jin masuk rumah, maka gantunglah di situ. Yang ketiga kata Rasulullah, masajiduhum amirah, masjid mereka hebat, wa hiya kharabun minal huda, tetapi tidak ada petunjuk di dalamnya. Yang keempat kata Rasulullah, ulama'uhum syarri man tahta adibis sama. Dekat-dekat nak kiamat, manusia yang paling jahat ialah ulama-ulama mereka. Min indihim takhrujul fitrah, daripada ulama-ulama inilah keluarnya fitrah. Wa fihim ta'ud, dan fitrah-fitrah ini akan kembali balik kepada ulama-ulama ini. Inilah dia tuan-tuan yang Nabi sebut kepada kita tentang 4 perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Pertama, kata Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tinggal lagi Islam melainkan nama Islam. Tanya tentang hukum, tak tahu. Hukum agama dia sendiri dia tak tahu. Tanya semayang tak tahu, tanya puasa tak tahu, tanya bab zakat tak tahu, tanya bab haji tak tahu. Tanya bab agama dia sendiri yang dia peluk daripada lahir. Lahir-lahir dia, mak azankan dia, bapa azankan dia, tok bidan azankan dia, semua azankan dia. Tapi sampai dia besar, tapi dia tak tahu Islam itu sendiri. Apa dia yang tentang agama dia tak tahu. Ayat ni yang Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman. Orang Islam sudah tak kenal agama dia. Kalau tak kenal agama dia, macam mana nak sayang pada agama dia? Manusia apabila ditanya kepada dia, orang Islam di akhir zaman, dah tak kenal mana dia Islam, mana dia yang bukan Islam. Macam mana kita nak tahu dia Islam? Tanya nama dia. Apa nama kamu? Oh, nama saya Rashidi. Oh, baru tahu Islam pun. Apa nama kamu? Nama saya Aminah. Oh, baru tahu. Tapi pakaian dia tak mencerminkan Islam, tak mencerminkan Islam. Sampai kita takut nak bagi salam. Tuan-tuan hari ni pergi
Jumpa orang Islam takut nak bagi salam. Saya ikut bagi salam, dia ni agama apa? Saya ikut tegur dia ni, saya lagi dia ni agama apa? Tuan-tuan, saya baru balik daripada Dubai, daripada Abu Dhabi, daripada Doha. Seminggu saya duduk di negara kawasan tadi lah. Saya duduk di Doha, kemudian saya pergi ke Dubai, kemudian saya pergi ke Abu Dhabi. Dubai dengan Abu Dhabi ni kira hebat. Negara moden Arab. Negara moden Arab. Kalau kita bangga dengan KLCC, mereka lebih pada kita. Kalau kita bangga dengan matahari, mereka planet apa pada sana. Tuan-tuan bangga dengan matahari, mereka planet Zuhal, Mushtari, semuanya ada. Yang mana dah pi dia tahu Dubai tu apa. Yang mana tak pi, bila sebut Dubai dia bayang perempuan semua pakai kurta. Bahasa Arab, bila pi baru tahu. Kita ni maklum-maklum makcik-makcik ni yang pakai tudung lagi ramai daripada depan. Kita ambil dengan ceramah lagi ramai daripada depan. Ni sifat benda yang orang Islam di Malaysia ni kena cukur. Saya nak bagi salam ke orang Arab, saya takut dia ni agama apa. Pakaian ngalah Mak Saleh. Mak Saleh tengok dia begitu, aku pun tak macam ni. Tu kata orang Arab. Saya balik, naik kapal terbang mereka, pening kepala saya, berdengung. Orang Arab sebelah saya ni duduk minum arak. Yang kita minta kopi, pramugari main tanya, kopi, tea, mango, orange. Saya jawab water, plain water. Orang sebelah saya cakap white wine please. Orang Arab tu, saya tengok muka dia kusiku tak lagi orang tua. Nak pindah tempat lain, seat penuh. Pening pada tuan-tuan, 6 jam, 7 jam tuan-tuan. Aku cekik dia ni sekali. Subhanallah. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan tadi, kita duduk di Malaysia ni, kita kena bersyukur. Ceramah ni boleh buat kat pasar raya, tengah-tengah jalan, kat stadium pun boleh buat. Di negara Arab tak ada lah ceramah macam ni. Bulan 4 ni saya pergi ceramah di Mekah. Tu pun buat dalam hotel, tak buat di padang, tak buat di masjid. Saya pergi cakap di negara-negara mereka, tuan-tuan, tak boleh buat ceramah macam ni. Berkumpul macam ni, lebih daripada 5 orang, 10 orang dah ditangkap. Salah setengah-setengah negara Arab, sebab dikira sebagai nak menjatuhkan kerajaan. Kita di sini siap sedia, apa nak kumpul pergi stadium, pergilah mereka kat sana, siap bagi kemudahan. Tapi kadang-kadang setengah manusia dia tak bersyukur. Tuan-tuan tahu ada orang Arab yang datang ke sekolah saya nak belajar tentang agama. Dia orang Arab nak belajar tentang Islam, dia hantar anak dia main sekolah saya, padahal dia ada orang Arab. Tak kepelik nama. Kalau orang Sweden, orang Amerika datang ke sekolah saya, pak saya nak belajar Islam, kita boleh terima. Ni anak orang Arab, tuan. Mereka pun susah. Kerana kita di Malaysia ni pengajian agama makin banyak. Pengajian agama tak cukup dalam sekolah. Petang-petang buat sekolah kafar integrasi. Tak cukup periksa UPSR, ada periksa UPKK, ada serai, ada KAA, supaya orang terus belajar agama. Ada mata pelajaran JKOF, supaya orang belajar Jawi.
anak-anak belajar Quran, anak-anak belajar fardu ain. Ada dulu orang kata, ustaz, Jawi ni di Malaysia dah dimangsuhkan. Jawi ni habis orang tak erti baca Jawi. Sampai sekarang dia kata, saya pun tak erti baca Jawi. Saya jawab, dah abang malas belajar Jawi. Sekarang ni Jawi dah diajar di sekolah rendah, di sekolah menengah, sekolah agama rakyat. Abang yang tak nak masuk kelas macam apa? Budak-budak habis belajar Jawi dah. Kita nak supaya tuan-tuan, Malaysia ini menjadi satu tempat yang Nabi sebut di akhir zaman, Islam, kebangkitan Islam akan datang daripada timur. Kebangkitan Islam datang daripada timur. Yang ni yang sedang berlaku sekarang. Dalam keadaan setengah-setengah negara Islam mencari-cari identiti negara masing-masing. Turki dengan cara Turki dia. Turki dengan cara Turki dia. Dia terlalu nak jadi Eropah, nak masuk blok Europe, nak masuk EU. Sampai dia hidup dan cara dia mengamalkan budaya yang sangat pelik kita tengok. Sampai ada ahli parlimen dia yang dibuang kerakyatan hanya semata-mata pasal pakai tudung. Negara Turki. Negara Turki ni macam-macam tuan-tuan yang pelik-pelik berlaku. Ada masjid daripada gereja, gereja jadi masjid, daripada masjid jadi muzium, masjid jadi muzium. Ada di Turki. Setakat kita di Malaysia ni masjid tak jadi muzium lagi kan? Tapi Turki dah jadi lah. Ada gereja jadi masjid, masjid jadi muzium. Ada yang masjid jadi gereja pun ada. Negara mereka macam itu. Ada kita di negara umat Islam lain yang menjadi minoriti, yang tak boleh nak belajar agama di sekolah-sekolah kerajaan. Nak belajar agama kena masuk sekolah swasta. Nak pakai tudung kena kerja swasta. Di Perancis, umat Islam tak boleh pakai tudung, pergi sekolah, pergi college, pergi universiti. Tak boleh tutup aurat. Kalau nak tutup aurat, pakai rambut palsu. Pakat pergi sekolah pakai rambut palsu sebab nak tutup rambut yang original. Itu Perancis. Di Belanda, nak bersunat tak boleh. Orang lelaki-lelaki, budak-budak kecil tak dibenarkan bersunat, diharamkan. Itu tekanan yang dapat di negara-negara lain. Di negara lain nak mengamalkan Islam jadi susah. Ada orang Islam di negara lain tidak boleh bubuh nama orang Islam. Mesti bubuh nama bangsa dia, nama negara dia, nama keturunan dia yang bukan nama Arab. Tak boleh nak bubuh nama Muhammad, tak boleh nak bubuh nama Aminah, bubuh nama Ridwan, bubuh nama Kazim lagi tak boleh. Dia kena bubuh nama dia Nangkrai, Kangkrang, Krai, Piapong, apa semua kena benda itu. Agama Islam, tapi tak boleh bubuh nama Hafizuddin. Tak boleh bubuh nama Latifah, tak boleh. Dia kena bubuh nama bangsa dia. Susah tuan-tuan. Habis ulama-ulama dibunuh. Ada nampak Tok Imam ditembak. Tok Imam pergi motong getah ditembak. Tok Imam bawa isteri pergi market ditembak. Orang masjid semayang ditembak. Itu di negara mereka. Umat Islam susah nak hidup. Ada di negara-negara lain, di Indochina, umat Islam nak buat surau susah, kena datang orang Malaysia datang tolong. Kita ucap tahniah kepada korporat-korporat Malaysia yang pergi buat masjid, yang buat surau, yang buat sekolah di negara-negara Indochina. Yang baru ni mereka hantar Quran bertantan, bukan sebuah, bukan khatih buah, bertantan Quran. Sebab orang sana tak ada Quran. Quran yang ada dulu-dulu dibakar. Quran yang ada dulunya dimusnahkan. Guru-guru agamanya dibunuh ketika peperangan tahun 70-an, tahun 80-an. Sekarang Islam bagi mereka sangat susah. Nak mengaji tak ada sekolah. Kalau ada pun sekolah buruk. Kita di Malaysia ni rumah pun tak ada. Kalau ada pun bapak punya. Tu Jimmy Palika
Rumah pun tak ada pun bapak punya. Tu nama dia Jimmy Palika. Depa sana masjid pun susah, sekolah pun tak ada. Tapi kita untung, orang Malaysia diuntung, pakak pergi tolong, buat korban di sana. Depa nak jumpa daging lembu setahun sekali. Kita jumpa daging lembu tiap-tiap hari. Lembu pun dalam tiap air jerak, ada seekor dalam tiap air. Punya mewah hanya kita. Ada umat Islam di negara-negara lain yang Islam dia pelik-pelik. Islam pelik, tuan-tuan. Dia ni Islam ke apa? Islam babi makan. Islam tapi boleh kahwin dengan orang bukan Islam. Islam tapi boleh berkongsi rumah ibadah. Ada tuan-tuan umat Islam di negara lain yang macam itu. Rumah ibadat masjid boleh kongsi. Pelik sungguh Islam mereka. Kita pun naik gaya mereka ni Islam ke apa? Kiainya banyak, tapi yang kiok pun banyak. Takut kita. Ada umat Islam di negara-negara lain yang dalam keadaan susah, dalam keadaan jadi minoriti, susah. Nak berpakaian, nak bernama Islam, nak datang masjid susah, dipandang dengan serong. Pakai kepiah dipandang serong. Pakai tudung dipandang sebagai tak betul. Pakai kopiah dipandang sebagai teroris, pengganas. Susah. Tuan-tuan kalau sekarang pergi ke Amerika, siap pakai tudung, topi lagi, berapa jam agak-agaknya baru lepas immigration. Berapa jam? Saya pergi ke negara Arab pun tuan-tuan, disuruh je buka kepiah, takut ada bom. Saya kata saya tak pakai kepiah kerah ni, saya pakai kepiah hak tu, hak kedai mamak dah pakai, lipih nak. Hak tu pun suruh buka. Buka cikgu lahir, tak balik. Yang mana-mana faham, tak faham sudah. Cikgu lahir tu menatang apa? Takut bom. Tuan-tuan tahu tak, saya pakai kepiah ni, dia suruh buka, buat dalam tray. Dalam kotak tray tu masuk dalam mesin scan. Tu negara Arab. Pergi ke Amerika tuan-tuan, dia londeng semua baju kita. Yang baru ni yang kena tahan Syahrus Khan, pelakon Hindustan. Sebelum Syahrus Khan, Kamal Hassan, pelakon India. Kamal Hassan, tuan-tuan kenal? Petang tadi cerita Kamal Hassan, TV2 Kamal Hassan. Tuan-tuan, Kamal Hassan ni dia superstar India. Superstar India ni ada dua. Satu Rajinikanth. Rajinikanth ni tuan-tuan kenal? Yang bila dia naik serokok, bila dia nak buat apa pun tebak tu nama dia Rajinikanth. Ini sahabat-sahabat saya orang Tamil yang datang, orang India yang datang ni, dia kenal, mesti kenal lah Rajini. Nombor satu punya hero. Nombor dua hero ialah Kamal Hassan. Hari ni tuan-tuan baca dalam surat khabar, hari ni orang putih ada 2-3 muka surat tentang the man of 100 faces, 1000 faces. Dia gambarkan Kamal Hassan sebagai orang yang ada 1000 muka, bila berlakon 1000 wajah. Petang tadi dia berlakon 7 watak. Yang mana tengok Tamil petang tadi, filem Tamil petang, 7 watak dia berlakon. Dia berlakon jadi polis, dia berlakon jadi orang putih, padahal dia seorang. Kamal Hassan ni tuan-tuan, dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Nama dia Kamal Hassan. Dia orang tidak ada agama. Hindu pun bukan. Habis tu macam mana nama dia Kamal Hassan Ustaz? Sebab bapa dia masuk penjara zaman penjajahan British. Dalam penjara, bapa dia ni seorang Brahmin. Jadi dalam penjara ni orang tak suka dengan Brahmin. Dia kena ragging dalam penjara, bapa Kamal Hassan. Yang tolong bapa dia ni seorang Islam, nama dia Hassan. Hassan yang tolong bapa dia.
Jadi bila keluar daripada penjara, bapa dia ni kahwin, dapat anak, bubuh nama anak dia Kamal Hassan, sempena dengan nama kawan dia itu. Jadi orang Amerika ingat Kamal Hassan ni orang Islam. Bila dia pergi ke Amerika, dia kena tahan di immigration, londeh baju dia, tuan-tuan. Dia kata, I'm Bollywood star. Bollywood star. Star tak star, buka. Pasal apa? Allergic dengan nama Islam. Itu Amerika. Susah nak bergerak. Ada seorang perempuan daripada Amerika datang sekolah saya. Dia masuk Islam. Janda. Siapa nak angkat tangan macam saya. Dia masuk Islam. Saya tanya dekat dia yang datang jauh-jauh daripada Amerika, mai ke sekolah saya nak buat apa? Masuk Islam sana pun boleh. Dia kata tak. Dia kata sebab saya suka dengan ustaz, suka dengan ceramah. Dia tengok dalam YouTube. Tiap-tiap hari dia dengar, dia tengok sekolah saya, dia main. Orang Amerika pun sampai, PJ tak sampai. Masuk Islam. Bila 2 minggu masuk Islam, dia duduk di sekolah, dia belajar. Satu hari dia datang nangis-menangis. Dia kata adik dia kena tembak di Amerika. Adik dia nak masuk Islam, kena tembak. Jadi dia nak balik tengok adik dia di hospital. Saya pun bekalkan buku-buku agama dalam bahasa Inggeris bagi kat dia. Dia tengok buku-buku saya tu dekat 10 buah. Dia tengok. Dia kata, ustaz, tolong doakan semoga saya boleh bawa buku ni balik ke tempat saya, tidak dirampas oleh pihak-pihak di sana. Nak dapatkan pengetahuan tentang Islam, nak bawa buku pun susah, tuan-tuan. Sebab mereka anggap Islam ni musuh. Mereka anggap Islam ni ganas. Mereka anggap Islam ni jahat. Padahal Islam bukan jahat. Islam bukan ganas. Sebab tu saya tengok bila budak-budak tadika 25 orang mati ditembak di Amerika. Pergi sekolah, datang orang jahat pergi tembak, 25 orang mati. Besoknya Presiden Amerika Barack Obama menangis. Nangis dia sebab anak-anak Amerika dia ditembak. Budak-budak orang putih dia ditembak, menangis dia. Tapi dalam hati saya kata, Barack Obama tak menangis pun orang Palestin dibunuh. Barack Obama tak menangis pun orang Islam di Gaza dibunuh. Tak menangis pun budak-budak kecil di Gaza dibom. Rumah dibom, dibakar. Anak-anak habis mati bergelimpangan. Sekali tembak, 3 hari tembak, 8 hari bom, 130 orang mati. Barack Obama tak menangis. Ni tuan-tuan, sifat mereka. Ini sifat mereka. Umat Islam di negara lain tidak mengenali Islam sebab dijajah oleh komunis. Soviet Union, negara komunis, menjajah umat Islam di negara-negara blok Rusia. Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tanjung Rambutan. Yang tu tak termasuk. Apa jadi kepada negara-negara Tan? Tuan-tuan, ajak Datuk dengan ajak Puan Mona Lisa pergi buat melawat negara Tan-Tan. Tak nampak dah Islam ni, tuan-tuan. Tinggal masjid. Kadang-kadang orang tak pergi masjid sembahyang. Dia tengok makcik-makcik masuk dalam masjid, mereka rasa pelik. Ni puak mana main ni, sembahyang ni. Negara yang dijajah ratusan tahun, puluhan tahun. Akhirnya bila merdeka tak kenal Islam, tak tahu apa itu Islam. Ada umat Islam di negara lain yang sikit yang tak boleh mengamalkan Islam. Ada pula umat Islam yang majoriti, yang ramai, tetapi memilih pula Islam yang pelik-pelik, yang kita sebut sebagai pluralism, liberalism. Tetapi tuan-tuan, benda itu, benda yang kita sebut di blok Rusia, benda yang berlaku di Indochina, benda yang berlaku di Amerika, benda yang berlaku terhadap umat Islam dan keadaan Islam di negara-negara lain, setakat ini tidak berlaku di Malaysia.
Siapa sini yang dihalang nak pakai tudung? Cita. Siapa makcik-makcik sini yang dihalang nak pakai tudung? Cekabok. Cuma tak nak pakai. Ni pakailah. Dan tak ada halangan nak pakai tudung. Dulu tudung, ya Allah, macam-macam. Mula-mula tudung Encik Daud, dia tang sini je. Dia bubuh pula karipap kat atas ni, gulung-gulung-gulung. Pergi ke Nuri, terbuka pin, terbuka karipap, keluar balik. Tu zaman Encik Daud baca berita. Lepas tu orang mula pakai tudung 3 segi, tudung labuh, tudung tutup muka, nampak mata saja. Sekarang tudung macam-macam design. Ada tudung hak belik tengkok. Tengkok dia jadi halus. Belik. Ada serepa lagi lebih. Ni nak buh tang mana? Ada yang dia bubuh atas kepala. Buh atas kepala, buh paku pula sini. Tak terbang dah, dia kata. Tapi yang tu dah lama dah. Yang bubuh kepala atas paku ni, paku atas kepala ni tak ada lah. Tu zaman 4-5 tahun dulu mana ada. Cuba tengok mana ada. Lah ni kebanyakannya pakai tudung ni, hak di bawah ni. Ni senang jalan malam-malam, nampak suluh di lampu kereta cerah. Cerah ni. Tak cukup hak ni pakai tudung, dapat 2 ni. 2 pin kat kiri kanan. Kat sejam nak pakai. Duk nganga mulut. Takut cocok. Tak ada halangan apa. Budak sekolah boleh pakai tudung, budak universiti boleh pakai. Nak laksana, nak amalkan apa hak Allah suruh buat. Yang ini yang saya katakan pada tuan-tuan, tolong jaga benda ni. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, rakyatnya 28 juta. Tetapi bukan Islam semua. Tapi bila buat kota haji, kita dapat 28,000. Ekstra 10,000. Mai ada pula orang tunjuk perasaan, langsung tak dapat ekstra. Sepatutnya kita, rakyat Islam di Malaysia ni 15 juta. Sepatutnya 15,000 eh. 15,000 je sepatutnya. Tuan-tuan, Singapura 600 orang pergi haji. 600 orang je setahun orang Singapura boleh pergi haji. Siapa orang Singapura? Mereka duit banyak, mereka boleh pergi haji, tapi dapat kota sikit. Malaysia tak, kota banyak. Orang utara sebut mereka hang nak pergi mana? Tu orang Kedah. Hang nak pergi mana ni? Tu Kedah. Orang Perak macam saya sebut, kau nak ke mana? Ya, orang Kedah sebut nak pergi haji kena pakai kota. Kalau orang Perak pakai apa? Entah dah. Yang anda faham, tak faham juga. Yang lambat gelak tu tak faham lah tu. Apa ustaz ni merapu ke? Saya kabar je tuan-tuan. Kota ada juga pun tuan-tuan. Tuan-tuan jangan sebut pula kalau Kedah kota, Perak ini dah. Perak tetap kota. Tuan-tuan jangan nambah pula cerita marah orang Perak tu. Tuan-tuan, kita nak buat haji tak ada halangan. Siap diajar lagi. Buat krosos 13 kali tuan-tuan. 13 kali pergi mana maklum pergi krosos haji. Diajar, dilatih, siap bubuh dalam tabung lagi. Negara lain tidak ada kebaikan, negara lain tak ada tuan-tuan. Sistem yang sangat bagus. Tabung haji kita ucap tahniah. Diatur dengan elok. Kita tengok negara lain pakak duk pegang tangan suami isteri depan Kaabah. Tak ada batal ayo sembahyang. Kita tengok demo tak kira bertolak macam-macam. Orang Malaysia baik. Saya bila nak melontar jemrah tu,
Bila nak lontar jemrah, rasa gayak masa saya lontar. Sebab orang belakang saya ni tak negara mana tak. Udah begini rupa dekat 500 orang semua pegang tangan. Dia sebut maju. Sudah tuan-tuan. Ada yang sebut gempur. Nak melontar pun gempur. Ini perjuangan, Pak. Yalah, perjuangan pun buatnya saya tercampak ke dalam tu. Sabar-sabar lah. Saya pun nak melontar juga. Orang Malaysia dengan tertib sebab diajar. Tapi sayang, orang tak ingat benda ini. Tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan ada motosikal, tuan-tuan ada rumah, tuan-tuan buat pinjaman bank. Sekarang semua pinjaman bank kita buat secara Islamic loan. Selamat daripada riba. Allah kata wa ahalallahu al-bai' wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Sekarang kita dah bersih daripada riba. Tuan-tuan beli insurans, ada insurans takaful. Tuan-tuan masukkan duit gaji dalam bank yang perbankan Islam. Tuan-tuan beli motor, beli kereta, gunakan pinjaman Islam. Tuan-tuan buat personal loan, pinjam daripada pinjaman secara Islam. Tuan-tuan tak ada duit, ada jam mahal, pergi gadai dekat pajak gadai Islam, selamat daripada riba. Ni benda nikmat. Nikmat sebab urus niaga kita adalah secara halal, bukan secara riba. Benda ini ada di mana? Ada di Malaysia. Tempat lain belum tentu ada, tuan-tuan. Nak buka pajak gadai Islam lah, bukan setakat pajak gadai Islam je. Makanan pun makanan Islam. Benda yang paling penting makanan. Pajak gadai, tuan-tuan bukan duk gadai tiap hari. Tambah sekarang ni kita dah pencin, nak buat loan apa ke benda ni. Tapi makan minum kita adalah benda yang setiap hari. Kita duduk dalam negara kita ada halal. Halal, alhamdulillah. Makan ayam, ayam disembelih. Makan daging lembu, lembu disembelih. Jangan lupa. Makan bihun, bihun orang Islam. Makan cokutiau halal. Bukankah itu satu nikmat? Tengok kicap, kicap halal. Tengok sos, sos halal. Bukankah itu satu nikmat yang besar? Tanpa takut-takut, tuan-tuan sekarang naik di Lebuh Raya, singgah makan di Lebuh Raya, semua gerai halal. Datang ke PJ, datang ke kompleks membeli belah, datang tempat makan, food court apa semua, halal. Pentingnya, mudahnya, ini merupakan satu nikmat. Kalau kita pergi jalan luar negeri, tuan-tuan, susah. Duduk di negara lain susah. Saya pergi satu negara bulan Disember yang lepas. Susah hati nak makan. Halal tak halal mereka pakai kepiah kecil yang dah kepala. Muslim. Dia tanya kita, halal? 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 Dia tak tahu nak jawab. Halal ke tak halal dia ni? Lah buat keluar biskut Mary. Kompom halal kita bawa pada Malaysia. Saya pergi ceramah di Australia. Duduk sana ceramah, tuan-tuan. Bawa makanan satu beg. Di sana kalau bawa makanan kena declare, kena isytihar. Tu Australia undang-undang dia. Dia tak bagi kita bawa makanan luar masuk negara mereka. Isytihar lah, jangan tak isytihar. Tulis bawa apa. Saya pun pergi dekat dia. Satu perempuan gemuk, perempuan pakai skirt labuh, pegawai immigration dia. Dia suruh saya buka. Dia pun tanya dekat saya, what type of your food bring, sir? Saya kata dekat dia, oh, okay, I show you. Okay, what's this, sir? This is instant noodle. Dia pun letak ke tepi. What's this, sir? This is biskut 4 segi. Oh, subhanallah. Dia faham tak faham, lantak habis.
Dia bubuh balik, dia suruh tutup jalan. Susah nak dapat makanan. Tapi kita duduk di Malaysia ni, Masya Allah, makanan halal berlambak. Yang ini yang saya katakan pada tuan-tuan, di Malaysia ni kena jaga. Nak dapat makanan halal senang, nak dapat pinjaman Islam halal senang, nak semayang pun senang. Tuan-tuan pergi negara lain sampai dekat airport mereka nak semayang, dia tak tulis musalla, dia tak tulis mosque, dia tak tulis masjid, dia tulis prayer room. Kita pun masuk, kita tengok, oh ni dia tempat semayang. Macam mana dia tahu kita tahu tempat semayang? Dia bukan buat tanda masjid, dia buat tangan. Tangan tu tempat doa, prayer room, tempat doa. Kita pun masuk, Allahu Akbar, tengok-tengok orang sebelah kita duduk semayang cara dia. Ada sebelah sana pula duduk baca kitab dia. Rupanya tempat tu semua agama boleh masuk. Hak kawan ni baca Quran, kawan ni baca Bible, ngam duduk dalam palang ni. Tapi kita di Malaysia nak semayang senang. Supermarket ada surau, sesembah ada surau, taman ada surau, stesen kereta api ada surau, sekolah ada surau. Semua tempat boleh semayang. Apa masalah? Apa benda yang tak dikatakan Islam lagi? Tak mana yang tak kata Islam? Dia cakap apa? Nak ceramah dalam television, duduk. Saya 21 hari bulan sampai 25 hari bulan saya ada di sebuah negara umat Islam paling besar di dunia. Saya buka TV dia daripada channel 1 sampai channel 60. Tak ada ceramah agama sepanjang 5 hari saya duduk negara mereka. TV mereka tak ada ceramah agama. Saya duduk tengok dekat hotel, tengok satu taman pesantren ni nak tengok. Enggak ada bu. Tapi kita di Malaysia, Masya Allah, tali besi ceramah agama. Hari Khamis tak tahu tengok mana. TV 1 program, TV 3-nya ya Allah pun ada ceramah agama. Al-Kuliah ada. Buka TV 9 pula ada pula Ustazah Nurbah. Ya. Ada. Buka Hak Sana Hijrah pula Ustaz Don. Sampai tak tahu nak tengok mana. TV 1 Ustaz Kazim, TV 2 Nurbaya, TV 9 Nurbaya, TV ini Don. Tak tahu tengok mana. Lala tengok The Rock. Kos sebelah WWE, The Rock lawan Undertaker. Yang ni dia tengok. Siaran televisyen ada siaran agama, dalam siaran agama ada orang nyanyi, dalam nyanyi ada rancangan agama. Televisyen, radio pun nak cari Islam senang. Apa salah? Tadi saya duduk dekat hotel Desa Poa depan tu. Habis makan restoran asam pedas tok ke opah. Nak mayang, nak mandi taman mana ni. Tengok-tengok ada hotel lah. Saya duduk di situ, saya buka tingkap, saya dengar orang mengajar kuliah maghrib. Kuliah maghrib dengar, pasanglah speaker kuat-kuat, tak ada siapa nak bakar. Di negara lain, bang pun tak boleh kuat-kuat. Di negara lain, bang tak boleh. Nak bang jangan pakai speaker. Saya pergi ke Australia, tuan-tuan, tak ada speaker. Saya Pak Long tumpang. Saya duduk tunggu bila lah nak azan. Naik satu pakcik ni azan, orang Turki. Dia azan dekat Sutuh, dekat berenda, punya kuat. Maklumlah tak ada speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panggil orang, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Memang orang tak datang. Cara panggil pun, siapa nak datang? Cuba tuan-tuan panggil orang datang kenduri. Hei makan, makan. Lari orang. Cuba panggil elok, marilah makan. Mohlah kita datang. Ini tu, hei. Sebab tu kita nak azab pun kena panggil orang elok. Bukan boleh bang suka dia.
Tuan-tuan nak bang di Malaysia ni, ya Allah, buka azan pada TV 1 sampai TV 9 azan. Buka TV 1 azan. Sekarang disiarkan waktu azan. Azan pula pun buka TV 3. Mafhum pula dah. Buka TV 9 muazan, buka radio muazan. Tak Islam lagi ke? Pak negara lain ni kita tak duduk di negara lain. Sebab tu kita kata hak kita ni teruk. Cuba kita pergi duduk negara lain, baru tahu teruk tak teruk. Cuba kita pergi tempat lain, susah hati. Saya pergi satu negara baru ni, nak sembahyang kat airport tak ada surat. Sembahyang dekat lantai, dekat dinding airport, dekat apa nama lantai. Saya kata sini pun boleh sembahyang. Abang-abang pergi ambil wuduk dalam bilik air. Saya pun duduk tunggu, sejadah tak ada, ambil jaket hampa buat sejadah. Duduk tunggu lama, puak-puak ni suruh ambil wuduk ke, buat wuduk. Saya pun pergi tengok mereka. Rupanya pakat tak boleh ambil wuduk. Pasal apa? Tukang cuci tandas marah. Tak marah macam mana, kita ni jenis ambil wuduk, kaki ni duduk dalam singki. Tuan-tuan pernah tengok ada orang ambil air sembahyang, hak kaki berdiri sebelah, hak sebelah lagi buang dalam singki. Basuh muka betul dah, basuh tangan betul dah, basuh kepala betul dah. Ni kaki lagu mana ni? Lala dia ambil kaki. Hak perempuan pun naik terlapak sekali. Tukang cuci jamban punya marah. Saya kata relax bro, saya ambil botol mineral bagi kat seorang satu pakcik, dia basuh kaki dalam tandas. Dia marah sini, pak saya basah, dia tak larang nak lap. Oh susah je tuan-tuan. Semayang Allahu Akbar. Polis mai tengok, orang putih mai tengok, negro mai tengok, rakyat depa mai tengok, dah ambil gambar pak. Saya rasa nak angkat pis kat depa. Tapi kita tengah sembahyang tak boleh buat lah. Subhanallah, Masya Allah. Nak sembahyang pun jadi susah. Tapi tuan-tuan nak sembahyang senang. Orang perempuan nak sembahyang ni tak payah buat telekung, tak apa di Malaysia. Berlambak telekung kat surau, cuma tak basuh. Di masjid sepah telekung, pakai pening 4 jam pening, 6 bulan tak basuh. Kita dah ada dah benda-benda ini, tuan-tuan kena pertahankan. Nak buat ceramah macam ni senang, pertahankan. Jaga, sepatutnya makin dikuatkan lagi, makin dihebatkan lagi. Tadika sekolah, tadika kita di sekolah dah belajar dah. Tuan-tuan ni yang tahu doa makan ni, pasal budak tadika dah baca. Tidak tobat lahum tak tahu. Budak-budak tadika tahun 90-an habis tadika Islam dibuka. Balik rumah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pak ni kata, adik baca doa, ayah suka adik baca. Padahal pak tak tahu. 5 hari adik tu baca, pak pula hafal. Duduk dalam bilik, duduk suruh isteri dia dengar, Allahumma barik lana. Hari ni kita, anak-anak kita semua dah hafiz Quran. Ni hak datang malam ni, berapa ramai anak dia belajar tahfiz Quran. Tahfiz Quran di Malaysia ni tuan-tuan, ada ratusan ribu pelajar. Tadi saya tengok dalam berita tadi, di Kedah, pelajar saya tuan-tuan yang nak masuk tahun ini 700 orang nak masuk sekolah tahfiz saya. Saya nak ambil cuma 12 orang, paling tinggi pun 30. Tahun ni saya ambil 12 aja. Yang ada 700 lebih lagi, 600 lebih nak pergi mana tuan-tuan. Itu satu sekolah saya. Orang pakat minat pada agama ni Malaysia ni. Jangan benda ini dimalakkan. Jangan kesedaran Islam hari ini dimalakkan. Tuan-tuan tengok malam ni berapa ramai anak-anak muda main. Anak laki-laki, baik adik perempuan, baik anak-anak muda, Masya Allah. Orang minat agama. Saya makan tadi pun tuan-tuan, anak muda 3-4 orang main. Kan saya kenal mereka apa? Tapi mereka kenal saya. Pasal apa? Pasal mereka dengar ceramah. Mereka minat ceramah YouTube.
Mereka minat benda-benda yang keagamaan. Anak-anak muda sekarang rock tak main lah. Mana ada rock kapak lah. Siapa buat rock kapak ni ketinggalan zaman lah. Mana ada rock terkenal dah sekarang tuan-tuan. Kau seumpama bunga yang mekar di hatiku, ku harap kau mekarlah selama-lamanya. Mana ada tu? Tobatlah orang tak nak lah. Ya orang nak sekarang ni apa? Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Hari ni orang minat zikir, orang minat ratib, orang minat kepada Habib, orang minat nasyid sekarang. Baru ni buat kat stadium mana kah? Berpuluh ribu datang nak tengok ya Hana-Hana. Nak tengok orang beratib, nak tengok kumpulan zikir. Sebab ni lepas ni tuan-tuan, Lembaga Kemajuan Islam ni kena buat zikir sini pula. Tuan-tuan kalau buat karaoke, ketinggalan zaman. Buat zikir. Tak payah dah Lembaga Kemajuan Islam ke apa ke benda ke nak tarik anak-anak muda buat karaoke, buah bersikal hadiah, tak payah. Buat zikir. Buat zikir tuan-tuan ni orang minat. Saya buat ceramah di Singapura tahun baru 31 Disember kemarin ni. Budak-budak di Singapura tuan-tuan pakat nyanyi ya Hanana, ya Hanana, pakat nyanyi semua. Pakat duk zikir memuji Rasulullah dah sekarang. Budak kecil hafal lagu Arab. Jadi kalau kita masih lagi nak bawa kepada kita buku lama, nak style lama, tak maulah. Kita bawa pada buku sekarang. Yang orang minat sekarang ialah agama. Yang orang minat sekarang ialah pelajaran agama. Yang orang minat ialah ceramah agama. Yang orang minat ialah sekarang konsep agama. Bawakan dalam masyarakat. Kita buka buku baru. Tak ada siapa nak marah kita. Sebab kita sekarang berada di Malaysia tuan-tuan. Apa yang saya cakap pada tuan-tuan malam ni adalah pengalaman saya yang berceramah setiap bulan di luar negara. Saya seronok ceramah di luar negara tuan-tuan, seronok. Tak mau boleh berjalan tengok negara orang, tengok PL orang. Yang keduanya tuan-tuan, ceramah di negara orang, depa susah nak dapat. Nak dapat pengajian susah, nak dapat ustaz susah, ustazah susah. Os aja senang. Bila depa dapat satu majlis ilmu, depa bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, tak ada gaduh-gaduh. Ceramah agama depa tak ada gaduh-gaduh. Saya ceramah di Australia tuan-tuan, orang Malaysia, orang Singapura, orang Turki, orang Pakistan, orang tempatan, orang Australia sendiri datang ramai-ramai. Dia pun tak ada gaduh-gaduh macam kita. Dia pun tak tanya saya pun, Ustaz Kazim belah mana. Tapi kita ni dah dapat peluang masjid senang buat kuliah, surau boleh buat kuliah, kita duk kira pula. Dia belah mana? Ni malam ni anjuran siapa? Siapa yang datang resmi, siapa dia? Semuanya tanya siapa. Buat apa? Ya Allah. Sebab tu kadang-kadang saya susah hati nak datang ceramah tuan-tuan. Di negara lain, poster saya ni tuan-tuan, tak ada siapa contek. Di Malaysia boleh tentu. Ni gambar segak saya ada sengih. Ada yang dia membubuh taring, dua di bawah, tanduk dua di atas, berspray dengan cat merah tuan-tuan. Kita dah dapat peluang yang begini senang untuk buat Islam, mengamalkan Islam. Kita tak bersyukur. Tolong bersyukur dengan nikmat ini. Apabila orang Islam bersatu hati, apabila Islam menjadi syiar, orang bukan Islam dalam Malaysia ini pun mendapat rahmat. Kerana rahmat Allah itu luas, rezeki Allah bagi, berkat Allah bagi. Orang bukan Islam hidup dengan aman, rezeki mereka pun luas, mereka pun senang cari makan sebab negara aman. Apabila umat Islam mengamalkan Islam, Allah turunkan berkat kepada orang Islam, Allah turunkan berkat kepada negara kita. Orang bukan Islam yang duduk dalam negara kita pun merasa nikmatnya. Tapi kalau kita tak bersyukur,
asyik nak gaduh sama-sama kita. Saya bimbang tuan-tuan, nikmat yang hari ni tuan-tuan boleh mengaji senang, boleh mengamalkan Islam dengan senang, boleh bercakap tentang Islam dengan mudah. InsyaAllah saya takut jatuh tuan-tuan. Saya pergi sebuah tempat di sebuah negara, dewan mereka, community hall, kita sebut CC lah, CC, community hall, dewan kemasyarakatan, dewan kejiranan. Baru ni saya ceramah Lembaga Kemajuan Islam Putrajaya. Dia orang buat dekat kompleks kejiranan di Putrajaya. Saya tengok kompleks dia, semua boleh pakai. Saya teringat saya buat satu program di sebuah negara. Di negara ini kompleks kejiranan, community hall, tak boleh buat ceramah agama. Tapi masyarakat di situ nak panggil saya mai datang ceramah, tapi tak boleh buat ceramah agama. Permit tak dapat. Macam mana nak panggil Ustaz Kazim ceramah? Macam mana nak panggil Ustaz Kazim datang di community hall? Tak empat cakap soal agama. Akhirnya saya dipanggil buat tajuk ceramah kesihatan oleh Muhammad Kazim Ilyas. Saya nak cakap apa tuan-tuan? Yang saya pun tak sihat. Tajuknya ialah ceramah kesihatan. Sebab tak boleh bercakap soal agama di dalam dewan umum. Peraturan tak boleh. Kita sekarang tuan-tuan, buatlah di dewan mana buat nak cakap agama, cakaplah. Tidakkah itu Islam dan syiar nama dia? Kenapa kita tak anggap yang kita ni dah buat Islam banyak? Kenapa tak anggap? Jawapan dia sebab kita ni tak duduk di negara lain. Kalau kita duduk di negara lain, simpan janggut pun tak boleh tuan-tuan. Sekarang abang-abang ni simpanlah janggut. Yang tak boleh kakak. Jangan maklum simpan janggut, pakai minyak bon. Seminggu pakai tumbuh janggut. Lari laki tau. Jadi akak-akak tak payah ada janggut pun tak apa. Main janggut suami sudah. Duduk saja-saja pegang janggut dia. Geram. Dapat pahala tu. Suka pasal orang pakai sunnah. Jadi tuan-tuan, kita nak lepas ini, dah Islam dah mudah dah di Malaysia. Islam nak dapat mudah di Malaysia. Tolonglah perdalamkan Islam. Tolonglah. Sekarang ni kelas pengajian bukan di sekolah lah, di rumah kedai pun ada. Kelas pengajian Quran, kelas pengajian fardu ain, kelas bimbingan agama. Pergilah masuk yang mana tak reti Quran. Ni Quran yang dia tahu, qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas. Tu buku lama, tambahkan lagi buku baru. Asal sembahyang aja qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas. Sampai isteri pun kata, tengok nanti ayah kamu rakaat pertama qul huwallahu, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Mak dah agak dah 30 tahun macam itu. Takkan tak tambah-tambah lagi. Umur bertambah, ayat Quran tak tambah. Atau ustaz, saya tak hafal Quran. Kalau tak hafal, ambil Quran besar, letak atas jadah tu. Buatkan kaki dia, pegang tak di situ. Beli Quran besar, baru 120. Semayang tengok itu, Allahu Akbar, baca itu. Cuma saya pesan, bila nak baca kena cepit besar-besar. Takut kipas angin tiup. Tengah-tengah baca waban syiril lazi kipas angin selak. Oh, sudah macam mana ni? Ubahlah. Daripada kita duk main dam di kedai-kedai, pagi-pagi buta lah exercise tangan. Main dam pak sana pak. Sebelum pergi haji makan satu. Dah dapat title haji 4, 5, 6 makan ni. Sekarang jom kita pemahamkan Quran. Tuan-tuan, buat tanpa mengira parti politik, tanpa mengira pahaman politik. Jom kita gunakan masjid kita untuk buat pengimarahan. Masjid bukan tempat berpolitik. Masjid tempat untuk mengembangkan Islam. Siapa-siapa pun boleh masuk. Selagi mana kamu Islam, nak belajar Islam, nak mengimarahkan man. Kalau kita nak orang sayang dan suka pada kita, open lah. Masjid bukannya tempat memakai hamun. Masjid adalah tempat berkasih sayang.
kadang-kadang tuan-tuan kita marah orang tak ke masjid. Tapi bagaimana orang nak datang kalau kita penuh dengan cerca? Macam ceramah saya malam ni. Kalau ceramah saya malam ni saya mencerca orang, orang tak datang. Tapi ceramah saya dengan penuh kasih sayang, ceramah saya dengan penuh kegembiraan. Sebab Nabi pesan, basyiru wala tu'asiru wala tunafiru. Nabi kata bagi orang suka, jangan bagi orang jemu. Jangan bila orang datang ke masjid orang jemu, orang takut, orang susah hati, orang tak khusyuk, orang tak seronok. Akhirnya orang tak datang masjid. Bila orang tak datang masjid, kita kutuk orang tak datang. Macam mana kami nak datang? Kami tak boleh baik dalam masjid kamu. Pikiran kami macam-macam benda, kami tak khusyuk tengok kamu. Ini salah kita juga. Balik tuan-tuan, gunakan masjid untuk beri kepahaman kepada orang. Masjid ini adalah satu tempat yang Nabi sebut kepada kita ni ialah hanya orang beriman. Masajiduhum amirah. Masjid hebat, tapi kalau tidak ada petunjuk buat apa? Ni yang Rasulullah pesan pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, abang-abang jom kita buka buku baru. Di Malaysia nak semayang tak ada halangan. Jom kita semayang. Di tempat lain tuan-tuan, pejabat-pejabat kerajaan tak ada surau. Pejabat kerajaan tak ada surau. Nak semayang pandai-pandai kamu. Balik meja, bawah meja, dalam meja. Semayanglah. Tapi kita di Malaysia nak semayang, surau disediakan. Masjid disuraukan. Setiap taman perumahan mesti ada surau. Buat. Jom kita penuhkan surau. Dan saya minta pada semua yang pegang masjid, yang pegang surau, jangan letakkan politik. Masjid bukan tempat politik. Siapa-siapa pun boleh main. Jom semayang. Bila kita berpolitik, berpuak-puak, kita bimbang masjid jadi kosong. Bila masjid jadi berkosong, atau masjid jadi tempat bergaduh, atau masjid jadi tempat yang berpecah belah, kita takut bagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, akhaznahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah angkat nikmat daripada kamu secara tiba-tiba. Sekarang kita dapat nikmat ni macam-macam tuan-tuan. Nikmat aman. Kita dapat nikmat aman, kita dapat nikmat makan. Datang ceramah pun dapat bihut. Tu ada yang tak makan tu, simpan besok breakfast. Nikmat aman, nikmat, segala nikmat ada. Saya bimbang tuan-tuan bila masjid kosong, daripada petunjuk, masjid jadi tempat untuk bergaduh, masjid tempat untuk hentam orang. Saya bimbang tuan-tuan bila Allah turunkan bala, semua orang kena. Tuan-tuan, kalau Allah tarik nikmat air, semua orang tak ada air. Orang masjid tak ada air, orang yang pergi masjid tak ada air, yang tak pergi masjid pun tak dapat air. Kalau Allah murka, Allah turunkan banjir, masjid pun tenggelam. Sebab tu jaga-jaga. Jangan kita pentingkan diri kita. Jom kita semayang. Kuatkan semayang. Dan yang mana ada semayang, perbetulkan semayang. Saya semalam saya pergi di Kuala Lumpur. Kenuri kahwin di Ampang. Saya singgah semayang di Sungai Buloh. Semayang Zuhur. Saya tengok orang depan saya semayang, tomak ninah tak ada. Bila dia rukuk, sami Allahu liman hamidah, dia i'tidal, tangan dia bergerak-gerak. Bila dia sujud, kaki dia tergantung dua-dua, tak pijak sejadah pun, tergantung dua-dua kaki. Saya pun tunggu habis dia semayang. Habis tunggu, salam dengan dia. Assalamualaikum. Nak ke mana? Nak ke mana? Dia kata, saya nak ke Kuala Lumpur. Ni nak tegur sikit boleh tak? Jadi semayang tadi tak apa cantik lah. Saya Ustaz Kazim Ilyas. Dia kenal tak kenal lantak dia. Tapi saya salam dengan dia, semayang abang tadi tak apa cantik. Tomak ninah tak ada, kaki tak ada sakit ke apa? Tuan-tuan berani tegur? Tampor ni. Ini masalah kita sekarang. Ini masalah kita ialah sebab tak berani tegur. Tuan-tuan, kita ni 90% kita di sini orang Melayu, alhamdulillah. Orang Islam semua, alhamdulillah.
Semua ni adalah saudara kita. Kenapa akak-akak, abang-abang ni baik? Kenapa tuan-tuan yang datang ni baik? Sebab dulu-dulu kita mempunyai mak bapak yang ramai. Saya walaupun bapak saya mati tahun 73, tapi bapak saya ramai. Macam mana ustaz? Mak ustaz kahwin cerai ke? Kahwin cerai. Tidak. Sebab bapak saya di kampung ramai. Ketua kampung bapak saya, Tok Bilal bapak saya, Tok Imam bapak saya, orang kampung bapak saya, orang menaik basikal bapak saya, orang yang naik motosikal pun bapak saya, yang buat bendang sawah pun bapak saya. Sebab mereka tegur saya. Hai, pergi balik cepat dah malam ni. Nampak? Kita main sungai, satu pakcik naik basikal berhenti. Hai, balik. Apa main sungai ni? Dah petang balik. Tah bapak siapa tah? Tapi dia berhenti, dia tegur balik. Kita balik sekolah, buka baju, beg, letak dekat dahi ni. Tali beg tu ikat kat dahi, bila lambat balik, makcik tegur. Hai, cakap dengan mak ni. Lambat balik sekolah, cakap mak ni. Mak pun ramai, bapak pun ramai. Sebab tu kita jadi baik. Sekarang kita cuma ada bapak seorang, mak seorang. Tak ada siapa tegur kita. Anak-anak zaman sekarang siapa berani tegur? Baik, pakcik siapa? Udah menang kita. Tak apalah, duduklah di kandang kuda ni sampai pagi. Duduklah. Bukan kata orang lain pun tak boleh tegur, bapak sendiri pun tak boleh tegur. Sebab tu anak-anak kita sekarang bermasalah. Sebab budaya watawasau bil haq, pesan memesan dah tak ada. Dah takut nak pesan. Kita tengok anak dara pakai seluar pendek, pakai baju ketat, pusat besar ini nampak. Naik motor ronda dekat taman kita. Siapa berani tegur? Lepak pula tengah malam dengan budak-budak lelaki-lelaki. Main gitar pukul 12 malam, 11 malam. Siapa berani tegur? Tegur berani. Dibakarnya, dirogonya, diambil gambar bogel. Tuan-tuan baca dalam paper hari ni. Suami dia tegur orang-orang budak-budak muda, lepak dekat simpang jalan, bising-bising. Suami tegur, hei, malam dah, pergilah balik. Malam besok suaminya keluar. Dia tengok suaminya keluar, anak-anak muda ni pecahkan rumah pintu perempuan ni, rumah laki-laki ni, bogelkan isteri dia, ambil gambar bogel dia. Cakap, lain kali pesan kat suami awak, jangan tegur-tegur orang. Sebab tu hari ni orang tak berani tegur. Maka bila tidak ada orang tegur, orang yang buat jahat, orang yang buat tak betul, orang yang buat maksiat mengatakan apa yang dia buat adalah betul. Anak muda pakai baju, anak perempuan tadi pakai baju singkat, nampak pusat, seluar pendek, tak ada siapa tegur. Maka dia anggap adalah betul perbuatan dia. Cuba jiran dia tegur, hai, dosa pakai macam itu. Masuk dalam kedai tu, cashier dia sebut, adik, haram dik pakai macam ni adik. Sambil dia isi barang, bubuhlah harga motor, pakcik sebelah motor pula tegur, astagfirullahalazim, dosa ni. Elok sampai dekat simpang ni, kereta berhenti depan tu, keluar kereta reba tu, haram. Sudah tuan-tuan. Sampai traffic light sana, orang India tegur, berdosa. Orang ini tegur, agak-agak dia nak pakai lagi dah. Dah adalah sebab semua orang tegur. Watawasau bil haq. Sekarang tak ada orang tegur. Keluar daripada rumah, jiran tegur. Seorang je ngorak pula. Sampai dekat supermarket, budak cashier tegur, nombor telefon boleh? Dia bagi resit nombor telefon lagi. Sampai traffic light sini, kereta berhenti, patah balik. Akhirnya perempuan tadi beranggapan bahawa dia tak salah. Sebab tu akak-akak, abang-abang, jom kita jadi tegur kepada orang yang buat salah. Siapa pun yang buat salah, tegur. InsyaAllah. Tu imam buat salah, tegur. Bacaan imam salah, bacaan imam salah, bacaan imam salah. Lama-lama letak jawatan imam. Tak payah letak jawatan, apa betul ke lah.
tu imam baca khutbah tak betul. Jumpa dia, imam, apa yang baca khutbah macam ini? Tegur. Budaya inilah yang sudah hilang. Semayang tak betul, tak ditegur. Baca Quran tak betul, tak berani ditegur. Menantu tak semayang, tak berani ditegur. Anak tak semayang, tak berani ditegur. Akhirnya jadi apa? Buku lama. Kita nak tahun ini jadi buku baru. Kita betulkan dulu diri kita dulu. Qu anfusakum, diri kita dulu. Perkemaskan Islam kita dulu. Perkemaskan akhlak kita dulu. Perkemaskan amalan kita dulu. Lepas tu kita perkemaskan isteri kita, supaya mereka betul semayang mereka, supaya betul ibadat dia. Kemudian datang kepada keluarga kita. Ada setengah orang tak berani tegur anak dia, takut anak lari pada rumah. Ada yang tak berani tegur menantu dia sebab misal menantu dia tebal. Tak berani tegur. Budaya inilah yang tak kena, tuan-tuan. Saya lihat masyarakat kita hari ni tak berani tegur siapa? Pemimpin. Ni tak kira mana-mana parti, semua parti takut tegur pemimpin. Tegurlah. Dia bukan Nabi, dia manusia biasa. Saya bukan Nabi, kalau saya salah tegur. Bukan maknanya bila ustaz tak boleh ditegur, bila ulama tak boleh ditegur, bila tok guru tak boleh ditegur, bila datuk seri tak boleh ditegur. Dia manusia, kita yang buh nama dia. Saya ni, mak saya beranakkan saya, nama saya Muhammad Kazim. Tuan-tuan dia panggil saya ustaz. Tu yang tuan-tuan dia takut saya pasal apa? Kalau salah saya salah, tegak. Kalau saya betul, ikut. Kita ni yang berbuah nama dia Datuk Seri, yang takut ke Datuk Seri pasal apa? Kita yang buah nama dia Tok Guru. Mana ada surah beranak dia buah nama Tok Guru? Bila kita yang bagi title pada dia, kita takut pula nak tegur dia. Dia bukan Nabi. Dia bukan dilantik oleh Allah. Nabi Muhammad tu dilantik oleh Allah. Jangan tegur Nabi. Jangan duk hina Nabi. Ini bila ada manusia biasa yang hina Nabi, orang tak boleh tegur. Maknanya mulia dia lebih daripada Nabi lagi. Ini sifat yang kena buang dalam diri kita. Yang kita kena wa'tasimu bihablillahi jami'an, pegang teguh pada tali Allah. Siapa yang pegang pada tali Allah, aku ikut. Siapa yang bantah pada Allah, aku tak mau ikut. Saya ni ada Facebook. Ada Facebook. Kalaulah orang bubuh nama saya, tapi bukan saya punya fake account, saya marah. Marah. Makcik ni tak ada Facebook. Orang buh nama makcik, buh gambar lagi. Buh nama makcik, marah. Marah. Kalau tuan-tuan tak ada Facebook, orang buh gambar tuan-tuan Facebook, tuan-tuan marah. Takkan tuan-tuan tak marah? Orang bukan Islam guna kalimah Allah. Tuan-tuan faham tak? Kamu sembah Allah pun tidak, percaya pada Allah pun tidak, semayang pun tidak, tiba-tiba kamu nak pakai kalimah Allah dalam agama kamu. Apa benda ni? Ada satu orang hantar mesej pada saya, Ustaz, sila rujuk surah Luqman ayat 25. Kami menyokong penggunaan kalimah Allah pada orang bukan Islam, sebab Allah sebut dalam Quran orang kafir boleh pakai. Ustaz, sila rujuk dalam surah Luqman ayat 25. Saya kata tak payah saya rujuk, saya boleh baca kan hang. Bukannya rujuk, saya baca lagi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Yang ni yang kamu kata yang Allah benarkan orang kafir guna kalimah Allah. Yang ni dalil dia. Cetek sungguh pemikiran kamu. Allah kata pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulun Allah, mereka akan menjawab Allah. Qulil hamdulillah, wahai Muhammad, jawablah alhamdulillah.
bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Mana ada dalam ayat itu Allah membenarkan orang kafir, orang Kristian menggunakan kalimah Allah? Di mana? Allah kata, tanya pada mereka, siapa yang buat langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Jawablah wahai Muhammad, alhamdulillah. Sebab apa disuruh jawab alhamdulillah? Sebab jawapan dia betul. Siapa yang buat langit? Siapa yang buat bumi? Allah. Alhamdulillah, betul. Salah tak? Salah tak? Tak salah. Yang kita tak setuju ni ialah mereka kata Allah ada anak, Allah ada isteri, Allah tua, Allah tu ada anak. Takkan kita nak setuju? Kalau setakat orang bukan Islam kata, amin, besok you datang tak? InsyaAllah saya datang. Tak apa, lantarlah ke dia. Tuhan Allah pun marah, tak apa. Tapi kalau disebut Allah pun sudah ada anak, takkan kita nak setuju? Sebab Allah sebut dalam Quran, Qul huwallahu ahad, Allah cuma satu. Kalau kita bersetuju penggunaan kalimah Allah pada kitab mereka, ini dakwah. Ditambah pula dalam penggunaan bahasa Melayu dalam kitab mereka. Siapa yang nak cakap bahasa Melayu ni? Anak-anak kita. Ini tidak lain dan tidak bukan, ialah untuk tujuan dakwah mereka. Nanti umat Islam akan jadi keliru. Mana satu Allah yang betul? Saya bimbang nanti tuan-tuan, gereja-gereja akan ditulis Allah di gereja. Nanti mereka boleh jual kalimah Allah di kedai-kedai mereka. Mereka boleh bawa masuk kalimah Allah dalam jamban. Mereka bukan tahu hukum hakam dia. Mereka boleh tulis Allah dekat baju pergi masuk dalam jamban. Apa hukum? Mana-mana orang yang bersetuju, orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah, tanggunglah dosa dia bila kalimah Allah dipermainkan. Ingat kecil ke tuan-tuan menghina kalimah Allah? Kita ni orang Islam diajar, bila sebut kalimah Allah jangan masuk tandas. Baca Allah pun dalam jamban adalah haram. Sebut bismillah dalam jamban pun haram. Orang bukan Islam, dia bukan tahu. Dia tak tahu. Sebab selama ni dia duk guna God. Bila kita gatai, murah hati dibagi dia pakai, besok dia tulis nama dia, baju dia Allah pergi masuk dalam jamban. Tuan-tuan nak tanggung dosa? Sebab itulah dalam fatwa kita di Malaysia ada 40 perkataan yang orang bukan Islam tak boleh pakai. Bukan setakat Allah, 40 perkataan telah diputuskan oleh Majlis Fatwa sejak tahun 1981. Antara perkataan yang mereka tak boleh guna ialah Kaabah, Arash. Dia pun bukan percaya pada Kaabah, dia pun bukan percaya pada Arash. Pasal apa dia pun nak pakai? Untuk menjamin kesucian benda ini, 40 perkataan ini dia pun tak boleh pakai. Termasuklah nombor 1 kalimah Allah. Bila kita kata tak salah, pakailah. Tak salah tang mana? Bila disebut Allah ada anak, tak salah kamu kata. Tadi saya sebut Nabi Isa, sebelum kiamat Nabi Isa turun. Itu tanda kiamat besar. Sebab apa Nabi Isa turun? Nabi sebut dia turun sebab nak membunuh segala babi. Yang kedua, nak mematahkan segala salib. Yang ketiga, nak membunuh Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang keempatnya ialah nak bagi tahu kepada manusia bahawa Nabi Isa bukanlah anak Allah. Nak bagi tahu kepada manusia dia bukan anak Allah. Kalau Nabi Isa pun tak setuju dia dikatakan anak Allah, kenapa umat Islam bersetuju orang kafir menggunakan kalimah Allah yang membawa maksud Allah tu ada 3? Jesus, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Jesus. Ini bukan benda main-main tuan-tuan. Saya cakap di sini, saya bukan ahli UMNO.
Saya tidak pernah menyertai UMNO. Jangan anggap ceramah saya ni ceramah UMNO. Jangan anggap. Saya bercakap kerana saya sayang kalimah Allah. Saya cakap malam ni sebab saya letakkan Allah adalah segala-galanya dalam hati. Islam nombor 1. Parti, Tok Guru belakang kira. Jangan sampai kita letakkan sesuatu lebih daripada Allah. Kalau mereka nak guna kalimah Allah, silakan masuk Islam dan pakailah kalimah Allah. Tapi kalau tak Islam, minta maaf. Gunalah nama yang kamu bagi pada Tuhan. Ustaz, bukankah Tuhan segala makhluk ialah Allah? Betul. Tuhan segala makhluk ialah Allah. Habis tu mereka nak guna kalimah Allah takkan? Tak boleh. Masalah dia, Allah yang mereka faham dengan Allah yang kita faham tak sama. Mereka kata Allah tua, sedangkan Allah mana ada tua muda. Mereka kata Allah ada isteri, Allah tidak ada isteri. Mereka kata Allah ada anak, Allah tak ada anak. Mereka kata Nabi Isa tu anak Allah, Nabi Isa Nabi, bukannya anak Allah. Mereka kata Nabi Isa dan Allah tu membentuk satu perkataan nama dia Jesus. Tidak. Isa adalah Nabi, Allah adalah Tuhan. Maknanya apa yang kamu guna perkataan Allah tak betul. Kalau begitu tolong jangan pakai sebab tak betul. Boleh pakai, silakan. Ni dakwah. Dakwah apa ke benda? Ni bukan dakwah. Dakwah cakap kat mereka. Nak belajar kalimah Allah, main belajar aku ajar. Ini tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan untuk nak bagi kita ni confused. Dipanggil sebagai pluralism dan liberalism. Saya bila baca hadis ni tuan-tuan, saya teringat Nabi kata di akhir zaman ulama'uhum syarri man tahta adimis sama. Hari ni jadilah. Di akhir zaman kata Nabi yang paling jahat di bawah langit ialah ulama. Hari ni jadi sungguh tuan-tuan. Kita duk kata budak isap dadah tu jahat. Sejahat-jahat budak isap dadah, dia tak pernah fikir untuk membenarkan orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Kita tengok hari ni orang dah tangkap dah 7 orang. Tembak 2, 3 kena tangkap. Hak lari daripada penjara. Pergi tanya dekat mereka. Jahat tu tuan-tuan. Tanya dekat mereka. Abang setuju tak orang kafir guna kalimah Allah? Mereka pun tak setuju. Tapi hari ni yang duk setuju guna siapa dia? Ulama. Sekarang siapa lebih teruk ni? Yang ni hadis Nabi sebut. Di akhir zaman, ulama-ulama lah yang paling buruk sekali manusia di bawah langit. Daripada mereka timbulnya fitnah dan balik fitnah kepada mereka. Ini hadis sahih tuan-tuan. Sebab itu, baliklah pada buku baru. Balik pada Islam. Balik pada perjuangan Islam yang sebenar. Martabatkanlah Islam. Dan bukan bila makna kita memartabatkan Islam, kita menindas orang bukan Islam. Tidak. Bila Islam dijaga, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga negara kita. Orang bukan Islam duduk di bawah negara kita pun akan rasa nikmat. Orang tanya, Ustaz, di Mesir orang Kristian menggunakan kalimah Allah 1400, 1600, malah sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi, orang dah guna kalimah Allah walaupun dia bukan Islam. Kenapa Ustaz nak bising? Malah bapa Nabi pun namanya Abdullah Ustaz. Kenapa Ustaz nak bising? Saya jawab senang. Sebab itulah Nabi Muhammad datang. Minaz zulumati ila nur. Dia bawa daripada kegelapan pada cahaya. Nabi Muhammad datang nak bagi tahu, yang kamu kata Tuhan ada anak, yang kamu kata Tuhan ada isteri, itu salah. Memang mereka guna kalimah Allah sebelum Nabi datang lagi. Tapi Nabi datang nak betulkan balik penggunaan mereka salah. Sekarang tuan-tuan nak ikut yang Nabi ke yang nak ikut sebelum Nabi? Kalau nak ikut yang sebelum Nabi, buat apa ikut Nabi datang? Ikutlah sebelum-sebelum. Mereka kata
Uzair itu anak Allah. Mereka kata Isa itu adalah anak Allah. Nabi Muhammad datang, Nabi kata qul huwallahu ahad. Katakan bahawa Allah itu satu. Sekarang kamu nak ikut yang mana? Yang nak ikut sebelum Nabi ke yang nak ikut Nabi? Ikutlah yang sebelum Nabi. Allah cuma satu. Saya ni tak mengaji tinggi, tuan-tuan. Saya ni mengaji rendah-rendah, kuli-kuli sahaja. Tapi saya bagi pada tuan-tuan pun contoh-contoh yang rendah-rendah. Kalaulah ada abang-abang di sini yang setuju orang bukan Islam guna kalimah Allah, cuba fikir hak saya cakap ni senang. Tuan-tuan ada masjid, tuan-tuan ada masjid. Hari Jumaat kita sembahyang Jumaat, orang Islam. Hari ni hari Ahad. Kalau orang Kristian hari ni nak pinjam masjid, sembahyang dalam masjid kita, boleh tak? Tuan-tuan bagi tak? Dia pun nak pinjam. Bukan lama pun, 9-12. Dia pun siap vacuum lagi. Bagi tak? Di tempat kita ada mimbar dalam masjid. Dia pun main minta dekat pengurusi, Tuan Haji, kami nak pinjam mimbar, nak bawa ke gereja, nak buat ceramah dalam gereja, guna mimbar masjid. Pukul 3 petang kami hantar balik. Tuan-tuan bagi tak? Tu imam ada kapek, dia pun sembahyang Allahu Akbar. Habis sembahyang Isyak, satu sami datang mau pinjam kapek tu imam. Dia nak bawa pergi kuil sebab ada akad nikah di kuil, nak keliling api. Tok Sami ni nak duduk atas jadah Tok Imam. Tuan-tuan bagi tak? Tak bagi. Pinjam mimbar pun tak bagi, pinjam sejadah pun tak bagi, pinjam masjid pun tak bagi. Kenapa mereka nak pakai kalimah Allah bagi? Kalimah Allah dengan masjid, dengan mimbar, dengan sejadah, mana besar? Kalau kalimah Allah boleh bagi pinjam, bagilah mereka tumpang sembahyang. Biarlah mereka guna mikrofon kita, ambil wuduk kita, pergi mandi sekali, berak kecil dalam masjid kita. Kenapa tak bagi? Ustaz, kalau mereka nak pakai macam tu, mereka kena Islam lah sembahyang. Kalau begitu, kenapa mereka tak suruh masuk Islam bila nak guna kalimah Allah? Bodoh. Saya ni jarang sebut bodoh, tapi hari ni saya sebut. Pemikiran saya hak bodoh ni pun saya boleh fikir. Saya tak mengaji pandai, tapi saya boleh fikir. Kalau mimbar tak boleh pinjam, kalau sejadah tak boleh pinjam, masjid pun tak boleh kongsi, sebab hang bukan beragama Islam, takkan kalimah Allah nak pakai sewenang-wenangnya? Ni, tidak lain ni tuan-tuan, ini adalah untuk pilihan raya semata-mata. Takkan kalimah Allah yang mulia kita nak gadai. Takkan kalimah Allah yang maha suci kita nak jual begitu saja. Baliklah ke jalan, tuan-tuan. Balik pada Islam yang sebenar. Ingat satu hadis Nabi. Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga peraturan Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga kemuliaan Allah, Allah jaga kemuliaan kamu. Hari ini tuan-tuan, kita tak jaga kemuliaan Allah, kita tak jaga kalimah Allah, kita tak jaga yang hak Allah punya. Saya takut Allah tak jaga kita. 50 tahun lepas merdeka, kita jaga sungguh kalimah Allah. Kita jaga perpaduan kita, kita jaga kasih sayang kita. 50 tahun selepas merdeka, kita jaga masjid. Daripada huduh sekarang masjid lawa, daripada bank riba kepada bank Islam, daripada susah buat haji senang buat haji, daripada benda yang haram kepada benda yang halal. Kita jaga elok-elok, Allah jaga kita. Mana ada banjir besar-besar, mana ada gempa bumi, mana ada ribut taufan yang besar, kita bimbang tuan-tuan. Sebab ada orang kata, ustaz, di Indonesia orang guna kalimah Allah tak ada apa-apa pun.
di Lebanon, di Mesir, orang Kristian guna kalimah Allah, tak jadi apa-apa ustaz? Saya jawab, tak jadi apa. Sekarang siapa yang nak melawat ke Mesir? Angkat tangan macam saya. Siapa yang nak buat lawatan ke Mesir sekarang? Jom kita pergi. Tadi saya tengok dalam TV tadi, letupan bom, tunjuk perasaan letupan bom. Tak jadi apa-apa. Tidak ada keamanan tu, tak ada jadi apa-apa. Pergi market kena bom, pergi masjid kena bom, ekonomi jatuh, susah cari makan. Tuan-tuan tengok yang datang ni, naik motor semua lawa-lawa ni. Tuan-tuan pergi ke Mesir, kereta kuda lagi tuan-tuan, kereta keldai lagi tuan-tuan. Ekonomi tak ada. Kita di Malaysia ni nak jumpa kereta kuda pergi Melaka, tu pun tak ada dah kot, duk keliling padang Melaka, tak ada dah pak. Orang buat pelancongan saja kereta kuda. Di Mesir kenderaan lagi tengah-tengah malam tak jalan. Susah. Ada orang kata, ustaz, di Indonesia penggunaan kalimah Allah tak ada apa-apa ustaz. Elok je, tak ada gaduh apa pun. Tak ada gaduh. Gempa bumi tiap-tiap tahun, gunung berapi tiap-tiap tahun, tak ada apa-apa hang kata. Banjir, lumpur, ribut taupan tiap-tiap minggu hang kata tak ada apa-apa. Benda itu Allah jaga di Malaysia. Sebab di Malaysia masjid ramai orang datang, pengajian banyak orang datang, orang mengamalkan Islam, orang jaga kalimah Allah, orang jaga Rasulullah, orang sayang pada Kaabah, orang sayang pada Mekah Madinah. Di Malaysia cukup hebat. Sebab tu balak, walaupun maksiat banyak tempat kita, tapi Allah masih sayang pada kita. Sebab yang buat agama lebih ramai pada buat maksiat. Kita takut kalau kalimah Allah punya paksai orang tak jaga, halal Tuhan turunkan balak. Tuan-tuan, kita ni pernah susah. Saya hidup merempat anak yatim. Bapa mati tahun 73. Hidup susah tahun 70-an. Makan ubi kayu, makan cok kodok tu biasa. Makan nasi buah gula dengan garam tu biasa. Tapi hari ni anak-anak kita semua senang, semua mewah. Tuan-tuan boleh bayang tak, kalau berlaku apa-apa gempa bumi, tanah runtuh, ribut taupan, anak-anak kita kebuluran, agak-agak mereka boleh makan ubi kayu. Mereka sekarang semua makan KFC tuan-tuan. Ayam, ikan tak makan, sayur tak makan. Kita pucuk, paku, balon semua. Sebab kita dah biasa. Anak zaman sekarang, pucuk paku, dia tengok, iye. Semua makanan ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng. Jadi gempa bumi tuan-tuan, nak makan apa? Ni makan adik, mak makan ubi kayu je adik. Kita tak biasa, kita takut Allah turun bala. Yang saya cakap malam ni, saya takut Allah turun bala. Dan bila Allah turun bala, bukan kena pada orang yang setuju saja, dengan kita yang tak setuju ni pun kena. Sebab menghina Allah, memfitnah Allah. Allah tak ada anak. Bila kita setuju dia guna kalimah Allah, maknanya kita dah memfitnah Allah. Tuan-tuan, ini usaha dakwah halus yang dipanggil sebagai pluralism. Cuba tuan-tuan tengok Syahrukh Khan. Tuan-tuan minat tak dia? Meri mehbubu meri senang, syukriya mehribane keren. Oh, minat. Dia menari kuch-kuch hota hai, kita ka tum pas aaye, yum muskuraye, tumne na jane kya sapne ki taare, ab to mera dil jage na hota hai, kya karu hai, kuch-kuch hota hai. Dia Islam, tapi isterinya Hindu. Kenapa boleh kahwin? Sebab di sana semua agama boleh pakai kalimah Allah. Jadi boleh kahwin. Saya percaya pada Allah, kamu pun percaya pada Allah. Walaupun agama kamu Hindu, walaupun agama saya Islam, tapi kita Tuhan satu. Kita kahwin. Kahwin. Tuan-tuan nak anak tuan-tuan jadi macam itu. Tuan-tuan kenal Sharmila Tagore yang berlakon dengan Shashi Kapoor? Tera mujhse e pehle kana ta koi
Nyuhi nahi dillu batakui. Itu namanya Syamilah Tagore. Dia ada anak namanya Saif Ali Khan. Baru ni kahwin dengan Kareena Kapoor. Tuan-tuan kenal Kareena Kapoor? Kareena Kapoor ni cucu Raj Kapoor, cucu Sanggam. Mere mengki genggak, ay tere mengki jamnata, bolo rada bolo Sanggam hoga kini. Tu datuknya. Raj Kapoor dapat anak namanya Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor dapat anak namanya Kareena Kapoor. Mereka ni Hindu. Kahwin dengan Islam, Saif Ali Khan. Siang akad nikah dalam masjid, malam akad nikah di Kuwait. Kenapa boleh buat? Sebab pluralisme. Agama adalah sama, sebab Tuhan adalah satu. Hang pun Tuhan Allah, aku pun percaya pada Allah. Agama masing-masing, jadi Allah satu. Kahwin. Yang ini yang cuba nak dibawa di sini. Tuan-tuan kenal Jamal Mirdad? Islam, suaminya Islam, isterinya kandau Kristen. Kristen di Indonesia. Islam kahwin dengan Kristen, nggak ada apa-apa, Bu. Yang pentingnya dia percaya pada Allah. Saya pun percayanya Allah. Ya, Tuhan kitanya Allah. Nggak ada apa-apa yang susah. Kenapa bising banget? Tuan-tuan kata tak ada apa-apa kalimah Allah untuk jangka masa 5 tahun, 10 tahun. Tuan-tuan tengok anak-anak kita. Mak, memanglah dia bukan Islam, tapi dia percaya pada Allah, Mak. Saya Islam, percaya pada Allah. Kekasih saya pun percaya pada Allah, Mak. Kita orang nak kahwin, Mak. Inilah yang mereka nak buat. Kalau tuan-tuan sanggup benda ni tuan-tuan hadapi, setujulah dengan kalimah ini digunakan untuk mereka. Kesannya, tanggunglah di hari kiamat. Atas dunia mungkin kita menang. Atas dunia bila kita setuju, orang akan sokong kita. Yes, bagus, bagus. Tapi di hari kiamat, cuba dalam hati masing-masing berfikir, Allah redha ke Allah tak redha yang aku buat? Ni gambar saya. Ceramah, bicara ilmu, buku lama, buku baru, gambar saya. Tiba-tiba ditulisnya yang berbahagia Ustaz Muhammad Yazid bin Mat. Contoh. Saya setuju dah. Oi, pasal apa hampa guna gambar saya nama lain? Semua orang tak setuju. Kenapa kamu tak pernah sembah Allah? Kenapa kamu kata Tuhan kamu Allah? Takkan kita nak setuju? Jadi tuan-tuan ingat 4 benda yang saya sebutkan tadi sebagai petanda-petanda kiamat. Islam hanya tinggal nama. Quran hanya tinggal tulisan. Masjid besar tapi tak ada hidayah, bukan tempat untuk dapat hidayah. Dan yang keempat kata Nabi, ulama-ulama di akhir zaman yang paling teruk di bawah langit. Manusia paling teruk yang kita tak pernah sangka ni ulama boleh buat, tuan-tuan. Jahat-jahat perompak pun dia tak sanggup jual kalimah Allah. Hari ni manusia sanggup jual. Ni yang Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan nak marah, saya marahlah. Tapi saya takut kepada Allah lebih daripada saya takut kemarahan tuan-tuan. Apa yang saya cakap malam, tobatlah keluarlah internet. Lepas tu orang pakat maki saya. Dan orang akan panggil saya anjing lagi. Panggillah saya anjing. Janji saya tak gadai kalimah Allah untuk orang-orang yang tak sepatutnya menggunakan kalimah Allah. Tuan-tuan, benda ni saya tulis banyak cerita-cerita macam ni dalam buku saya yang terbaru yang bertajuk Bicara Jiwa. Saya rasa wakil saya Al-Barakah pun ada bawa buku Bicara Jiwa. Tuan ambil, beli, baca. Ada dalil-dalilnya, ada nas-nasnya tentang apa yang saya cakap, supaya saya tak cakap kosong. Kalau tuan-tuan tanya pada orang yang setuju menggunakan kalimah Allah, kemukakan dalil, kemukakan hujah. Kita nak tengok apa hujah kamu. Tidak ada satu hujah yang membenarkan puak-puak yang bukan Islam menggunakan kalimah Allah dalam dakwah mereka. Tidak ada, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar ini. Kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Saya rasa yang paling terdekat ialah di bulan Februari di rancangan Astro Ausis jam 7.30 malam setiap Isnin, Selasa dan Rabu, dan 10 malam diulang siang.
Itu ada CD saya yang terbaru, ada air penawar dan sebagainya, ada buku-buku dapatkan untuk sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.